Selamat petang saya ucapkan kepada pensyarah dan rakan-rakan sekalian. Hari ini saya akan membincangkan tajuk tutorial yang ke-6, pengurusan sumber manusia dalam organisasi pendidikan. Tajuk tutorial yang ke-6 ini terbahagi kepada 3 soalan. Yang soalan pertama adalah cara untuk memimpin perubahan organisasi. Soalan kedua adalah bagaimana sumber manusia membantu membina pasukan proaktif bekerja di sekolah. Manakala soalan yang ketiga adalah mengenai isu dan cabaran dalam pelaksanaan sistem maklumat sumber manusia pada peringkat sekolah. Bagi memimpin perubahan dalam organisasi, saya akan mengaplikasikan model Kurt-Lewin untuk membuat perubahan. Model ini melibatkan 3 peringkat. Yang peringkat pertama adalah unfreezing, iaitu mengenal perlunya untuk membuat perubahan. Yang peringkat kedua adalah changing, iaitu mengambil langkah untuk berubah. Yang peringkat ketiga adalah refreezing, iaitu mengekalkan perubahan. Sehubungan dengan ini, saya akan mengambil strategi berikut untuk memimpin perubahan dalam sesebuah organisasi. Yang pertama adalah nilai kesediaan sekolah, diikuti dengan bangunkan visi, libatkan pemimpin, komunikasi, peralihan staf, permudahkan perubahan individu, cipta penyusunan organisasi, latihan, pantau dan penambahbaikan. Seterusnya kita akan lihat setiap langkah dan strategi dengan telitinya. Sekolah. Apakah yang dimaksudkan dengan nilai kesediaan sekolah adalah kita kena menilai impak perubahan yang dibawa dan mengenal pasti risiko yang dibawa atas perubahan ini. Dengan ini, kita kena merancang penyelesaian risikonya dan seterusnya mengenal pasti siapa yang terlibat dalam perubahan ini. Strategi seterusnya adalah bangunkan visi. Dalam strategi ini, kita kena menjelaskan sebab kita nak buat perubahan. Seterusnya adalah perlunya kita untuk menganalisis dan membuat perbandingan sama ada outcome yang dibawa atas perubahan ini boleh membawa manfaat kepada organisasi. Dan untuk maklumat jangka panjang, kita kena menentukan visi ini untuk masa depan. Strategi seterusnya adalah libatkan pemimpin. Sebelum kita menentukan pemimpin mana yang akan terlibat dalam program perubahan, kita kena mengenal pasti kejurangan masa kini dan masa depan. Barulah kita menentukan pemimpin yang boleh membantu dalam melaksanakan program perubahan ini. Contohnya dalam sekolah, penolong-penolong kanan dan ketua panitia adalah antara pemimpin yang mahir dan bertanggungjawab dalam bidang yang tidak sama. Sehubungan dengan ini, kita perlu membuat perancangan dahulu baru menentukan pihak mana yang terlibat dalam program perubahan. Seterusnya adalah strategi komunikasi. Strategi komunikasi adalah membangunkan strategi dalam komunikasi supaya mendapat kesefahaman dan sokongan dari semua lapisan. Komunikasi yang baik adalah amat penting untuk menjalankan sesuatu perubahan. Sokongan daripada semua lapisan organisasi adalah penting untuk melancarkan perubahan ini berlaku. Strategi seterusnya adalah peralihan staf. Sebagai seorang pemimpin, tentulah kita akan sentiasa memerhati kepakaran dan bakat seseorang pekerja dalam organisasi kita. Sehubungan dengan ini, kita kena merancang untuk peralihan staf, memberi tugas baru, membuat pemisahan atau pengekalan bakat semasa menjalankan sesuatu perubahan. Dengan memberi tugas mengikut kemampuan pekerja, barulah perubahan boleh dijana dengan baik. Yang seterusnya adalah strategi permudahkan perubahan individu.
untuk memudahkan perubahan individu, khusus untuk membina kemahiran menerima perubahan, menerapkan sikap dan kelakuan dalam individu supaya mereka boleh menerima melalui proses perubahan dengan mudah. Yang seterusnya adalah cipta pengurusanan organisasi dengan menilai program dan polisi yang berkaitan untuk mengenal pasti yang tidak sesuai dan membuat kepengurusanan semula untuk organisasi. Bagi memimpin perubahan dalam sebuah organisasi, latihan adalah satu elemen yang sangat penting dan tidak boleh diketepikan. Hal ini kerana latihan boleh mewujudkan kecekapan dalam pengoperasian model baru dalam kalangan pekerja. Seterusnya, strategi yang paling akhir sekali adalah pantau dan penambahbaikan. Sebagai seorang pemimpin, kita kena menilai dan mengawal proses penyeliaan dan hasil program perubahan dengan mengukur tahap penerimaan dan prestasi serta membangunkan strategi untuk mengatasi masalah yang kita kesan semasa membuat penilaian. Tajuk seterusnya yang ingin dibincangkan dalam tutorial ini adalah bagaimana sumber manusia membantu membina pasukan proaktif bekerja di sekolah. Kita akan lihat bagaimana pengurusan sumber manusia membantu membina pasukan produktif dalam sekolah dari 5 aspek, iaitu pengambilan dan pemilihan ahli organisasi, menyediakan latihan, memotivasikan pasukan bekerja, pengorganisasian dan pembahagian kerja dan akhir sekali pengawalan dan penambahbaikan. Yang pertama sekali, kita akan lihat dari segi pengorganisasian dan pembahagian kerja yang dimainkan dalam sumber manusia. Pengorganisasian dan pembahagian kerja ini melibatkan pengagihan tugas, pengumpulan tugas dan pengagihan sumber. Pembentukan struktur perhubungan yang ada membolehkan pekerja melaksanakan plan yang telah dibentuk oleh pihak pentadbir adalah diperlukan. Apabila sesuatu perancang telah dibuat, pihak pentadbir sekolah akan membentuk satu jawatan kuasa bagi mengurus setiap perancangan yang dibuat. Sebagai contoh, jawatan kuasa kurikulum akan memantau panitia-panitia mata pelajaran. Jawatan kuasa ini juga akan memastikan setiap panitia mempunyai perancangan dan aktiviti bagi melaksanakan maklumat panitia tersebut. So, dengan ini, sumber kewangan dan sumber fizikal boleh diagikan dengan lebih berkesan dalam sekolah. Apa yang kita boleh lihat adalah tugas-tugas setiap unit organisasi adalah cukup kompleks sekali. So, tugas-tugas ini tidak boleh dijalankan secara individu dan ia memerlukan kepelbagaian perspektif atau memerlukan interaksi berulang dengan orang lain. Dengan adanya pengorganisasian dan pembahagian kerja yang sistematik, maka bolehlah kita bina satu pasukan bekerja yang produktif di dalam sekolah. Seterusnya, kita akan lihat peranan sumber manusia dari segi penyediaan latihan. Seperti yang dibincangkan tadi, latihan adalah sangat penting dalam sesebuah organisasi dan tidak boleh diketepikan. Latihan membolehkan pekerja memperoleh kemahiran baru, mengasah kemahiran yang sedia ada, melakukan yang lebih baik dan meningkatkan produktivitinya. Kita lihat contohnya di sekolah. Latihan dalam perkhidmatan atau dikenali sebagai LTP melibatkan perkongsian ilmu oleh guru yang telah menghadiri kursus. Dia mampu meningkatkan penguasaan kemahiran dan kepakaran dalam kalangan guru-guru di sekolah. Seterusnya, guru besar sebagai pemimpin sekolah boleh memanfaatkan pengetahuan pengurusan sumber manusia dalam merancang latihan selain LDP bagi mencapai objektif tertentu dengan mengikut langkah berikut.
Langkah pertama iaitu menganalisis keperluan latihan. Guru besar perlu mengenal pasti siapa yang memerlukan latihan dan jenis latihan yang sesuai diberikan. Seterusnya adalah menetapkan objektif. Objektif yang jelas dan khusus serta boleh diukur perlu ditetapkan. Kemudian, guru besar barulah melaksanakan program. Guru besar boleh memilih pelatih dan jurulatih dan menetapkan kurikulum latihan dan kaedah latihan. Yang akhir sekali adalah menilai program dengan menilai keberkesanan yang dibawa oleh program ini. Pasukan yang produktif adalah pasukan yang mempunyai kepercayaan yang mutlak terhadap anggotanya. So, dengan adanya pembangunan latihan yang mampu meningkatkan kemahiran profesion setiap guru, maka setiap anggota sekolah akan saling mempercayai integriti, watak dan keupayaan antara satu sama lain. Hasil gabungan kepercayaan dan sumbangan ini akan membantu pasukan mencapai kejayaan. Seterus kita akan lihat dari segi pengawalan dan penambahbaikan. Proses yang terlibat adalah seperti berikut, iaitu menetapkan piawaan atau kita kenali sebagai standard prestasi. Mengukur prestasi masa kini berbanding dengan standard yang telah ditetapkan. Selepas itu, mengambil tindakan untuk membuat perbaikan. Yang akhir sekali adalah mengubah suai piawaan ini mengikut situasi. Dengan ini, pengawalan dan penambahbaikan boleh mengendalikan ketidakpastian perubahan dalam persekitaran dan membantu membina satu pasukan yang sangat proaktif dalam sekolah. Selanjutnya, saya ingin mengetengahkan bahawa penilaian prestasi ini bukan memberi fokus kepada individu, malah juga berasaskan kerja berpasukan. Dengan ini, dia akan menjana usaha dan komitmen dalam anggota pasukan. Standard prestasi ini umpama petunjuk momentum dan komitmen kepada guru-guru sekolah yang membolehkan mereka mengetahui peranan, hala tuju dan panduan mereka. So, dengan ini, setiap guru akan bekerja secara berpasukan dengan mengembang usaha ke arah tujuan yang dipersetujui bersama-sama. Seterusnya, kita akan lihat peranan sumber manusia dari segi pengambilan dan pengurusan ahli organisasi. Kalau lihat situasi di Malaysia, barisan pengurusan sekolah tidak mempunyai hak dan kuasa untuk memilih atau mengambil guru yang masuk ke sekolah. Namun begitu, pengetahuan pengurusan sumber manusia ini adalah penting untuk melancarkan prosedur penamatan perkhidmatan, peletakan, persaraan, penggantungan, pelepasan guru-guru dan kaki tangan. Ini adalah penting untuk memastikan guru di sesebuah sekolah adalah mencukupi dengan mengikut kuota yang ditetapkan. Selanjutnya, pembangunan perpaduan pasukan perlu diutamakan dalam bidang pengurusan ahli organisasi kerana mampu untuk mengekalkan dan mengurangkan kadar pusing ganti anggota pasukan. Kalau kita lihat dalam sekolah, guru besar boleh memastikan penglibatan setiap anggota dalam aktiviti pasukan atau mesyuarat sebagai usaha untuk pembangunan perpaduan pasukan. Selain itu, juga perlunya untuk mewujudkan peluang supaya anggota pasukan boleh bekerjasama antara satu sama lain. Contohnya, dengan mengubah jadual kerja atau susun atur tempat kerja yang sesuai dalam pejabat sekolah. Akhir sekali, pengurusan sumber manusia memainkan peranan penting dalam memotivasikan pasukan bekerja. Dalam pengurusan sumber manusia di sekolah, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semua anggota sekolah adalah dititik beratkan.
Selain itu, ganjaran boleh diberi dengan bergantung kepada prestasi pasukan berbanding dengan prestasi individu. Jika tahap ganjaran tidak selaras dengan tahap prestasi, maka pasukan itu tidak akan dapat berfungsi seperti yang dikehendaki. Contohnya, guru besar boleh berbincang dengan PIBG sekolah untuk menajar yuran pelancongan seluruh warga negara ke negeri lain sebagai ganjaran pasukan bekerja yang berjaya mencapai matlamat yang ditetapkan bersama. Seterusnya saya akan masuk ke tajuk perbincangan tutorial yang ketiga, iaitu isu dan cabaran dalam pelaksanaan sistem maklumat sumber manusia pada peringkat sekolah. 4 isu dan cabaran telah saya kesan dalam pelaksanaan sistem maklumat sumber manusia ini. Yang pertama adalah masalah capaian internet sekolah. Yang kedua adalah guru kurang mahir menggunakan sistem ini. Yang ketiga adalah kebimbangan yang wujud dalam menguruskan kesulitan. Dan akhir sekali adalah kurangnya sokongan kepada pihak pengurusan. Isu pertama yang ingin saya bincangkan adalah isu masalah capaian internet. Jurang digital antara sekolah kawasan bandar dengan luar bandar adalah antara masalah yang tidak asing dalam sistem pendidikan negara kita. Akses internet adalah terhad terutamanya di kawasan luar bandar dan ini menjadi cabaran utama ketika menguruskan sistem sumber maklumat sumber manusia. Hal ini kerana sekolah sekarang menggunakan teknologi maklumat sebagai sistem utama dalam pengurusan sumber manusia. Seterusnya, masalah atau isu yang dikesan adalah guru kurang mahir menggunakan sistem maklumat sumber manusia. Boleh didapati bahawa latihan yang diberikan kepada guru adalah tidak mencukupi. Keadaan ini wujudnya kekeliruan mengenai teknologi baru. Dan lagi, guru juga menghadapi masalah dalam menjana peningkatan pengetahuan mereka. Keadaan ini menjadikan sesetengah guru menolak untuk menggunakan sistem maklumat sumber manusia ini. Seterusnya, isu dan masalah yang dapat saya kesan adalah kebimbangan dalam menguruskan kesulitan. Rasa bimbang yang wujud pada seseorang guru apabila dia menguruskan kesulitan dan masalah yang wujud dalam sistem ini. Antara contoh kesulitan peribadi seseorang guru termasuklah nama dia, nombor bank akaun dan nombor telefon bimbit serta nombor telefon bimbit ahli keluarganya. Kebimbangan ini boleh berlaku akibat kekurangan tenaga pakar untuk menyelesaikan masalah jika sesuatu masalah itu timbul. Sebagai contoh, guru akan takut dan bimbang jika sistem ini tiba-tiba tidak boleh berfungsi kerana takut kesulitan peribadinya akan diketahui oleh pihak lain. Akhir sekali, saya ingin membincangkan isu tentang kurangnya sokongan kepada pihak pengurusan. Sejauh mana yang kita dapat tahu, sistem maklumat sumber manusia ini tidak akan berjaya sekiranya tidak mendapat sokongan dan komitmen daripada majoriti guru. Contohnya, jika dalam sesebuah sekolah, keadaan berlaku di mana guru tidak memahami pemikiran baru atau tidak bersetuju dengan guru besar, maka mereka tidak akan memberi sebarang sokongan atau kerjasama kepada pihak pengurusan. Keadaan ini boleh menggagalkan sistem maklumat sumber manusia di sebuah organisasi. Sehubungan dengan ini, adalah penting untuk mengekalkan ahli pasukan di laman yang sama dan berusaha ke arah yang sama. Dengan ini sahaja perkongsian dan perbincangan saya untuk hari ini. Sekian, terima kasih.